Kak Farida dulu pasal saya dia bang. Saya asuk Kak Farida asuk. Jangan terima kak. Ini semua kencing je kak. Penat bang. Nak halang dia bang. Bukan senang pun nak halang Nizam tu. Hari ini Nizam dia berjaya lah. Belum berjaya bang. Belum berjaya lah. Belum. Saya pun kudau je bang. Tak ada lagi gerak. Relax. Susun ni. Tak susun lah. Maknanya saya nak bawa Wan Azran. Saya terima kasih pada Zul lah kena bawa Wan Azran. Satu ni dah ada. Saya nak bawa lagi. Bawa lagi. Saya hanya berfikir macam ni. Untuk PRU, kenapa penting letak Cik Zul? Sebab dia ada jawatan dan dia ada pengalaman. Segala-gala dia ada lengkap. Dia pernah jadi wakil calon. Dia pernah jadi pengarah DUN. Dia jadi pencabar. Dia pernah Setia siapa? Ha? Kau Setia siapa? Gombak Setia masuk waktu bila? Waktu dulu. Ha? Kau tahu? Sebagai Kalau apa? Zul kenal Batu Kip, saya yakin. Maksud saya Cik Zul ni dia ada pengalaman. Okey, ini penting tau. Wakil calon, pengarah DUN, pengarah Pacabar. Tapi dia alim sekarang kan? Alim. Baik dia. Dia tak ada kutuk orang, tak ada. Bagus. Tak lain tau. Bagus. Saya bukan terserahlah kalau Nizam nak bertanding itu hak dia. Tetapi bagi saya kepentingan DUN Sungai Tua itu lebih penting. Dia duit je bang, Nizam ni. Nampak tak? Saya apa dia? Dia duit dengan projek. Duit dengan projek. Tak kepentingan Dia DUN. ada aim Saya melihat untuk pilihan raya. Ya, dia Tak kira lah sesiapa yang jadi calon Yang besok. mau beli. Tak kira lah sesiapa yang jadi. Jom lah, Yalah, Sorry. saya isap sikit je. Sesiapa jadi calon besok PRU itu tak penting, tapi Zul penting untuk membantu ataupun dia jadi calon ataupun dia membantu DUN Gombak Setia itu DUN Sungai Tua itu penting. Dia susah. Dan Ramai di Batu bawah Kip masih dia, suka dia. di bawah dia sebenarnya ada 2-3 MPKK yang bersama dia. Sebab dia, tapi orang-orang ni semua tak nak keluar, tak nak menunjuk diri. Faham tak? Kalau dari segi nama Zul ni, saya nampak ramai lagi yang suka dia daripada negatif. Dan orang-orang India ramai yang suka dia. Hanya masalah sekarang apabila MB berkuasa, Amir Fazli berkuasa. Orang-orang India ni biasalah, tentulah dia bersama orang yang berkuasa. Baik tak? Bagi saya simple je. Kalau yang di Ulu Kelang pula, apa yang berlaku hari ini? Kalau pandangan saya ikhlas, Zainul adalah calon yang terbaik untuk Ulu Kelang. Maksud saya dia sebagai wakil Ulu Kelang. Tapi masalahnya dia dihimpit. Dia dihimpit oleh Zafarul dengan Razif. Betul tak? Mungkin juga termasuk Ulin. Itu clear tau. Jadi sebab tu dia tak boleh buat apa-apa. Dia dalam Ulu Kelang pun tengah bergaduh tu. Sekarang ni Ulu Kelang tengah bergaduh dengan Zainul. Teruk. Tapi kalau menurut apa Siti cakap dia, ada 3 puak. Puak pertama grup Fitri tak mahu cakap lah kan. Kita bukan grup Fitri lah. Dia pun tak mahu cakap dengan grup dia. Grup apa je tak? Okay, itu Datuk 360 ni dengan okey. Nizam 360 dengan Zainul. 3 nama ni. Timbalan. Ni Mat Tampui, grup Mat Tampui satu. Mat Farizal lagi, Mat Farizal, Nizam, Nazri dengan Zainul. Zainul ni dia kata sekarang ni 2 kolam lagi. Sebab dia akan tengok siapa kuat. Siapa kuat? Takkan nak terima orang yang tunggu siapa kuat pula. Macam India pula kan. Macam Kalau macam tu kita tunggu siapa kuat je lah.
Bolehkah orang yang telah lama bekerja, macam kita dah lama bekerja Fitri, apa Cin, bukan sehari ni kita bekerja. Kita dah bekerja berbulan-bulan yang lalu. Tak? Kita tahu siapa yang datang kemudian. Takkan dia tak ada buat kerja apa-apa, dia lulu kelang, tiba-tiba dia nak jadi timbalan. Tak? Contohlah itu, contohlah kan. Tapi kalau dia boleh tunjukkan, buktikan yang dia ada numbers. Tapi bukan Azadiah dengan Shikin ikut sana. Ha? Shikin dengan Azadiah bukan ikut sana. Shikin dia tak ikut siapa. Shikin dia tiga-tiga tu. Dia bersama Zafarul, dia bersama Razif, dia bersama Zainal. Dia tiga-tiga. Azini, saya simpati pada Azini. Sebab Azini dia gerak kerja dia cukup seorang yang wanita yang sangat hebat lah gerak kerja dia. Saya tak dapat nafikan itu. Saya simpati, saya sebenarnya suka Azini. Tapi masalahnya tapi sekarang saya tak suka kan. Itu masalah dia. Masalah kita bagi pandangan, dia bangkang kita. Dia hentam kita. Dia salah satu yang kata saya bongkar rahsia betul MN. Yang suspek lah. Dia tuduh Acin bongkar rahsia lah. Dia Panji dengan siapa? Dia Panji lah. Sebab Fikir tu lagi tahu. Rupa-rupanya bukan Acin. Rupa-rupanya budak dua orang tu. Fikir dia bagi tahu saya. Mula-mula dia orang ingat abang yang bongkar rahsia. Tapi sekarang dah jelas lah, tak apalah. Saya kan tak apalah, biasalah sini kan. Macam mana bongkar rahsia apa? Bongkar rahsia perjumpaan semua ni. Allahu Akbar, aku tak tahu. Betul sebelum ni. Sebab tu Dia ingat saya ya. bukan abang Siapa? Fitri ingat dia bagi tahu saya. Okey. Sebelum ni pun Azini dengan Panji kot, dengan Tun Asar tak tahulah. Tapi saya dengar lebih jelas Azini dengan Panji ada syakwa sangka. Pada siapa? Saya. Bongkar rahsia. Pada Acin. Bongkar rahsia meeting dan perjumpaan pada MN. Sekarang dah terbukti siapa. Sekarang dah terbukti siapa, tak apalah. Kita dah tahu lah budak dua orang tu. Betul saya tak lepas lah, tak ada hal. Tak ada masalah pun bang. Tak ada masalah. Saya tak suka salah sini lah. Maknanya dia ada dah lama lah dia syak saya kan. Siapa sebenarnya yang menceritakan? Saya syak dia lagi banyak. Siapa yang menceritakan Fitri cakap abang nak sokong, abang nak Mat Farizal jadi TKC, tak apalah, hak abang tu dia. Siapa yang tuduh macam tu? Dia kata ada WhatsApp. Dalam WhatsApp. WhatsApp mana? Saya pun tak tahu. Dalam WhatsApp, satu WhatsApp Fitri tu. Kalau Fitri takkan buang WhatsApp tu saya rasa. Okey, macam mana bunyi dia? Saya macam ni bang. Saya sumpah saya tak baca bang. Saya tak baca. Tak, macam mana bunyi dia? Pada siapa WhatsApp itu? Ada kat Fitri bang. Kalau abang nak Tak, pada siapa? Itu saya tak tahu. Saya sumpah bang. Saya Nombor telefon saya ke yang hantar? mungkin bukan kot. Saya tak tahu lah. Itu masalah dia, betul ke itu saya tulisan saya? Dengan siapa saya hantar? Masuk akal ke? Kita ni macam banyak kali lalu ke? Tak ada apa-apa. Sekarang Mak Farizal saya dah bagi tahu. Mak Farizal tu dulu dengan saya bergaduh. Tak? Sekarang atas atas tujuan yang sama untuk memenangi PKR, apa salahnya kita bersama? Tak? Kemudian atas untuk mesyuarat bersama ranting-ranting, apa salahnya bersama? Okey. Jangan tuduh saya adalah penyokong nak hantar Mak Farizal. Saya tak pernah cakap saya nak hantar, dan saya tak pernah cakap saya menyokong, dan saya tak pernah cakap saya tak menyokong. Tuduhan tu biasa bang. Benda lama lagi. Biasa tu bang. Nanti akan selesai masing-masing. Selesailah nanti. Kita ada leader. yang penting sekarang. Dia senang lah. Leader akan cari orang terbaik untuk bawa dia. Dia takkan main sembarangan. Dan dia bukan macam RK.
Yang bodoh-bodoh je bawa kan. Saya rasa Fahaz akan bawa yang orang yang hebat. Takkan dia bawa yang bodoh-bodoh juga. Yang bawa bodoh sama lah macam RK ataupun MB kan. Jadi saya yakin dengan Fahaz. Saya rasa dia akan pilih orang yang terbaik. Sebab tu saya daripada awal saya terus menerus Kita tak payah fikir pasal Fitri tuduh abang apa. Abang cuba fikir balik kan. Ni Fahaz lah ketua cabang. Saya tak tuduh Fitri. Siapa yang buat punya kerja tu? Ada kerja tu kata orang. Ini ketua cabang. Kan. Nama dia Fahaz. Sangat hebat lah kan. Harimau. Tahun harimau pula. Okey. Dia nak tim dia kuat. Tim dia kuat. Dia takkan sembarangan. Takkan begitu asal kan. Nak tim dia kuat. Nombor 2 dia mesti select betul-betul bang. Kita kena yakin tu je bang. Dia mesti select nombor 2, nombor 3. Bawah tak mahu cakap lah. 1, 2, 3. 2 dan 3 ni mesti dia select cukup. Kata tapisan yang cukup. Dan dia mengambil kira. Dan dia dihantar kemari. Dan dia mengambil kira. Mungkin dia dah ada spy-spy dia yang tersendiri yang ada kat Gombak ni yang kita tak tahu. Yang dah kita tak tahu siapa kan. Maksudnya ya, kita tak tahu. Dia pun macam Anwar juga. Takkan dia gerak macam tu je. Bodoh-bodoh gerak ikut. Dia walaupun dia rapat dengan seseorang di sini, dia tak tentu dia seorang yang matang. Dia tak akan mempercayai 100%. Dia mesti ikut cara bos dia. Yang mana PA dia cuma bagi pandangan. Bukan mempengaruhi putusan saya. Dia bijak pandai kat sebelah. PA bertugas. Maknanya nak jumpa Anwar, nak jumpa PA dia tu mungkin. Itu sebabnya perjumpaan besok yang dijemput oleh dia orang Hulu Kelang. Ya tak, bagi saya itu sangat penting untuk kita. Betul tak? Dan perjumpaan ni bukan first dan terakhir. Dan mungkin ada akan ada sudah ni ada mantan-mantan, ada dia nak semua bergabung dan bekas-bekas AJK, bekas naik, bekas apa semua ketua MK. Dia nak semua bergabung harmoni. Siapa hebat kan, siapa hebat rasa boleh lawan. Saya silap dia kata siapa yang lagi hebat daripada dia ambil jawatan KC kan. Tapi memang tak ada orang yang hebat daripada dia lah. Sekarang ni Gombak setakat ni lah. Kalau dia macam ni. Kalau ada orang lain yang boleh bercakap hebat macam mana pun, nama tidak hebat. Nama tak hebat. Dan nama ini bukan boleh dibuat-buat. Dia ada sejarah. Ada ke Achin ada sejarah ke sebagai setiausaha politik Anwar Ibrahim? Tak ada. Walaupun Achin hebat, kaya, tapi macam mana Achin nak bawa? Ini nak lawan Azmin tau. Macam mana Achin nak bawa? Dia duduk dengan Anwar Ibrahim. Sedikit sebanyak ilmu Anwar Ibrahim tu ada pada dia. Dia saya cakap saya tak perlu risau pun bang. Nombor 2, nombor 3 ni dia tahulah akan pilih siapa. Dia tahulah siapa calon dia. Tak payah kita nak berebut pun. Tak payah kita nak kata Nizam ni apa lantak dia. Tadi pun saya kata dah, terpulang lah. Kalau dia dilantik, dia calon, go kan. Abang terima. Saya prinsip saya jelas. Yang penting parti. Ya tak? Nombor 1 parti di Gombak ini. Nombor 2, orang yang bertanding itu biarlah mewakili DUN yang betul. Ya tak? Kalau tiba-tiba orang Hulu Kelang pula mewakili DUN Sungai Tua, tak betul kan? Orang Sungai Tua pula mewakili DUN sini, tak betul. Dan juga pembahagian DUN itu semuanya tertumpu pada Sungai Tua je, 3-3, 1-2-3 pun tak betul. Semua tertumpu pada Gombak Setia je, 1-2-3 pun tak betul. Semua tertumpu pada Hulu Kelang 1-2-3 pun tak betul. Betul tak? Kalau ketua wanita dia daripada Hulu Kelang, Achin, ketua wanita daripada Hulu Kelang, sebaiknya timbalan dia mestilah daripada Gombak Setia dan Sungai Tua. Betul tak? Begitu juga kalau Farhas, dia tak ada mana-mana DUN. Okey. Calon TKC contohnya kalau daripada Sungai Tua, timbalan dia daripada Farhas calon bebas 3-3 DUN sebab dia baru, dia tak ada ranting mana-mana. Okey, TKC dia daripada Sungai Tua,
naib dia mesti daripada Gombak Setia atau Ulu Kelang. Betul tak? Itu baru adil. Dan kemudian kalau boleh naib tu adalah daripada India. Tetapi masalah kalau dah TKC daripada Zul contohnya atau Sungai Tua, takkan nak letak naib daripada Sungai Tua lagi. Tak? Dan kecuali naib itu betul-betul dia menunjukkan sekarang dia bersama, itu lain cerita. Dia akan buat sebab naik ada 3 orang. Naib tu akan tengoklah macam mana. Satu tanding, 2 dilantik. 2 lain lantik. Mungkin Batu Kek akan 2 lah. 2 lah. Ataupun Gombak Setia akan Tak, 2 lah. kalau saya tak setuju lah Batu Mana Kek. tahu TKC daripada Gombak Setia. Mana naik ada seorang daripada Gombak juga. Naik 3 orang mesti wakil 3 dun. Ulu Kelang 1. Yalah. Datuk Nazri nak bertanding, baru ni kita meeting. Datuk Nazri nak bertanding TKC. Kami grup-grup ranting dia menyokong dia. Okey. Kami bentangkan siapa calon-calon TKC itu. Ya tak? Calon-calon TKC yang ada dalam, bukan kita sokong tau. Maksud dia siapa yang ada calon-calon TKC itu. Yang kita tahu ada mungkin Zainal, mungkin Mazlan, mungkin RK, mungkin si Mak Farizal, mungkin sesiapalah kita tak tahu kan. Jadi yang grup sebelah sana, grup MB dah terkeluar lah. Tinggal grup sini kita asingkan. Grup ini dia ni mewakili mana? Zon mana pula TKC ni? Ya tak? Cuma kali ni tengok bezanya kali ni bang. Kalau zaman Datuk Mazlan, perebutan untuk TKC tak banyak kan, tak banyak. Pasal tak ada calon kan. Ketua Datuk Mazlan, nombor 2 masa tu siapa? Berebut juga antara Rosli dengan siapa? Saya tak lupa. Saya lupa lah. Tapi yalah, Rosli lah pegang kan. Tapi kalah lah dia. Nombor 3 pun tak berebut. Tak berapa banyak berebut. Semua macam ambil lah. Rosli TKC grup mana? Tak tahu masa saya tak silap saya dah. Ya. Kan? Diam. Yalah. Ya betul. Datuk Mazlan TKC. Pasal pecah silat dah buka kan, malah nak ngadu lagi lah. Pujuk kalah. Betul lah. Macam Fitri cakap tu, kita raikan siapa yang nak bertanding, siapa bertanding, ya tak? Betul. Tetapi akhir sekali untuk menentukan kemenangan itu, jangan Farhas orang menang, tim kita, biarlah Farhas yang tentukan. Dia ketua kan. Biar Farhas tentukan naib, biar Farhas tentukan AJK ni. AJK pun mesti, kalau AJK ada 12 orang, kalau boleh 3 daripada Ulu Kelang, 3 daripada Sungai Tua, 3 daripada Gombak. Simple. Tapi saya rasa yang menang kita tak tahu lagi. Tapi saya rasa dia akan pandai memilih. Itu saya yakin bang. Dia akan pandai memilih. Dia takkan buat sembarangan. Farhas sedih. Sebab tu macam mana pun bagi saya Sebab tu kali ni semua berebut nak jawatan. Dia tahu Farhas menang. Walaupun saya tak duduk, walaupun saya yang wujudkan tim ini asal sekali, tapi akhirnya saya tak duduk dalam tim ini. Saya nampak kalau saya duduk dalam tim ini, saya tak boleh membentuk satu grup. Sebab waktu itu saudara kita yang di Ulu Kelang pun pening. Ya tak? Alias pun pening. Saya pun pening. Sebab iyalah, fahamlah yang perempuan tu kan. Macam tak pening yang kita dia buat. Kita pening semua. Jadi salah faham tu banyak. Dan sekarang terbukti tau, tuduhan pada Achin tu rupanya 2 orang tu punya kerja. 2 orang tu punya kerja. Dia ambil gambar. Dia ambil gambar, dia hantar pada Mazlan. Kita duduk kat situ. Kita duduk kat Greenwood tu. Itu kan saya heran juga. Saya tak bagi tahu Mazlan. Mesti Mazlan tahu ada meeting hari kan. Dia apa bagi tahu. Saya pun heran. Ini kena. Lepas tu bila time meeting ni Mazlan call saya. Tiba-tiba Yazid hantar saya. Yunus, hati-hati. Farhas tu kartel. Macam mana pula kau buat macam ni? Last saya dapat info, dia screenshot mesyuarat GTT. Dia hantar pada Mazlan. Mungkin dia hantar pada MB. Lepas tu saya tengok ada pula screenshot daripada Safidin Nasution. Kenapa sampai jadi macam tu? Nak cuba halang Farhas masuk ke Gombak. Bukan kita tak tahu siapa punya kerja. Budak 2 orang ni 100%. Tapi tadi muka pun nampak macam kecewa sikit lah. Saya cakap lah, Farhas dah masuk, senyap kan. Aku nak cakap
Bagi tergerak lah. Saya jadi confused tau bila dia cakap Fahal je katil. Tapi cuba, tadi saya pun nak elak jumpa dia orang. Nak cuba elak. Tapi saya tak nak kata sangat elak tu kan. Pasal saya pun nak minta tolong ni. Tolong apa, Puspakom ni, tolong daftar nama. Saya pergi. Siapa yang claim ada 700 orang? Nak RM200 satu orang. Dia, Budak dia orang juga. Eddie lah. Eddie juga dengan Yazid. Eddie bukan Yazid, Eddie.